Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 27 Oktober 2024. Kerajaan negeri memperuntukkan dana RM5 juta menerusi program bantuan ihsan Sekolah Sabah Bisbah. Ia bagi mewujudkan kelas digital di 600 sekolah seluruh Sabah tahun ini. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, sekolah terbabit akan menerima bantuan berupa kelengkapan seperti komputer, LCD projektor, printer, smart TV, penyaman udara dan pembesar suara mudah alih yang diberikan secara berperingkat. Beliau yakin dengan kemudahan sedemikian mampu memperkasa penggunaan teknologi dan digital dalam kalangan murid sekolah. Bisbah merupakan antara inisiatif bantuan-bantuan pendidikan yang disediakan kerajaan negeri bagi memperkasa prestasi pendidikan di Sabah. Untuk menarik minat anak-anak dalam bidang STEM dan memudahkan mereka dalam pembelajaran serta menarik anak-anak dengan pelbagai kemudahan dan alat-alat yang boleh membawa mereka suka untuk datang ke sekolah. Dato' Arifin juga adun membakut ditemui media selepas merasmikan penutupan Karnival STEM SK Pekan Membakut. Dalam perkembangan sama, Dato' Arifin menyarankan semua sekolah mewujudkan kelab STEM bagi menggalakkan pelajar terus menguasai bidang STEM. Kelab berkenaan juga berpeluang menyertai pameran sains dan teknologi yang bakal dianjurkan di Membakut November depan. Pameran tersebut mendapat kerjasama Republik China yang bersetuju menyumbang bahan pameran untuk pelaksanaannya sepanjang 2 bulan. Usaha Sekolah Menengah St. Patrick Tawau membudayakan penjagaan alam sekitar kepada pelajarnya wajar dicontohi. Inisiatif dilaksana berupaya meningkatkan kesedaran generasi muda untuk menghargai dan menjaga kelestarian alam sekitar. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Nizam Abu Bakar Titingan, inisiatif dilaksana juga dapat membentuk persekitaran sekolah yang mengutamakan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar sekaligus memberi nilai tambah kepada sekolah. Saya lihat merupakan satu manifestasi dan komitmen yang telah ditunjukkan oleh semua sekolah yang mengambil bahagian untuk berusaha menjadikan agenda pemeliharaan alam sekitar ini agar terus terpelihara dan terjaga sampai bila-bila masa. Beliau yang juga adun apas ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penganugerahan Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar sesi 2023-2024 sempena Hari Alam Sekitar Negara. Dalam majlis ini, Sekolah Menengah St. Patrick Tawau dan SJKC Taitong Sandakan diumum Johan Sekolah Lestari Peringkat Negeri Sabah bagi kategori sekolah menengah dan sekolah rendah. Sekolah ini masing-masing memenangi wang tunai RM3,000 beserta piala dan sijil. Kami akan terus melestarikan pendidikan alam sekitar di sekolah kerana itulah peranan sekolah, peranan guru kita untuk memberikan pendidikan alam sekitar kepada semua pelajar kita. Program anjuran alam sekitar ini menerima 152 penyertaan dari sekolah rendah dan menengah seluruh Sabah. Yayasan Kebajikan Sabah YKS terus komited membantu golongan memerlukan menerusi pelbagai inisiatif bantuan termasuk membina rumah baharu penduduk terjejas kebakaran di Kampung Ulu Lingkungan Beaufort. Setakat ini bantuan disediakan telah memberi manfaat kepada lebih 3,000 rakyat Sabah. YKS ini membantu setiap rakyat Sabah yang memerlukan secara terdesak. Dia tidak hanya fokus kepada rumah, dia bantuan yang general, yang mana ianya mendesak dan memang tidak dapat dibantu dengan segera oleh jabatan-jabatan sosial yang lain lah. So, ianya pelbagai. Dayang Rugaya berkata demikian selepas simbolik penyerahan kunci rumah kepada penduduk terjejas kebakaran Saleh Rajid. Penyerahan disempurnakan Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharam. Bagi Datuk Ruslan, bantuan seumpama bukan sahaja meringankan beban penduduk, malah memberi keselesaan kepada mereka untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Dengan adanya pembinaan rumah ini, ia sangat membantu pada pemilik rumah ini. Jadi kita sangat terima kasih di atas bantuan kilat ini kerana ia dapat memberi keselesaan yang mereka selama ini hanya tinggal menumpang di rumah keluarga
Saya ucapkan terima kasih semua yang terlibat. Terima kasihlah semua. Jadi cara yang baiklah untuk orang yang tidak mampu kan. Teruskanlah ini bantuan-bantuan begini teruskanlah untuk selamanya. Sebelum itu saya tinggal tempat adik-beradik lah. Sekarang selisa lah sudah. Penganjuran program Pearl Empower, Grow and Glow mampu memperkasa golongan wanita dalam aktiviti keusahawanan. Menerusi program ini, mereka didedahkan kaedah mempromosikan produk sekaligus menjalin kerjasama dengan pelanggan untuk menjana pendapatan lebih tinggi. Menurut Naib Yang di-Pertua 2, Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat, Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Linda Ewit, program kali ini menyasarkan golongan belia dan wanita. Memberikan mereka peluang untuk memasarkan produk mereka, di samping dapat membuat networking untuk mencari clients, dan juga akan membolehkan mereka berdikari dari segi ekonomi dan sustainable income, dan kita berharap mereka akan dapat terus untuk membuat produk mereka dan memasarkan bukan sahaja di domestik tetapi juga international market. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program tersebut yang dianjurkan Kelab Rotary Kota Kinabalu Pearl RCKK Pearl. Penganjuran program ini disambut baik para peniaga. Kita dapat kenalkan kita punya produk, di mana kita berada, di mana kedudukan kita, dan dalam masa yang sama kita boleh ambil tempahan daripada customer selain daripada walk-in dari ke kedai dan online. Ini satu peluang bagi kami lah, sebab coba kalau ada kedai-kedai kan, kalau orang macam suri rumah ni kan susah mendapat kedai. Jadi kalau buka-buka booth begini ada satu peluang untuk kami macam kasih promosi kan apa yang kami buat. 50 gerai jualan yang menawarkan pelbagai produk jualan seperti kraft tangan tradisional dan moden, fashion, aksesoris serta produk wangian menyertai program ini. Jaringan jalan raya yang lebih efisien diyakini akan menarik lebih ramai peminat sukan permotoran berkuasa tinggi ke negeri ini. Ia sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan pesat sektor pelancongan. Saya berharap agar permutaran ini mendapat maklum balas yang baik, yang positif daripada seluruh peminat-peminat motosikal berkuasa besar di seluruh Asia khususnya dan di global amnya. Jadi saya yakin dengan kondisi jalan yang baik sudah tentu ramai bekas-bekas akan ke Sabah untuk menikmati keindahan Sabah di bawah bayu. Datuk Osman ditemui media dalam Festival Motosikal Berkuasa Besar Antarabangsa Kepulauan Borneo kali ke-22. Program disertai lebih 1,000 peminat sukan permotoran dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura ini bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli persatuan. Terdahulu, Datuk Osman mengetuai konvoi 300 motosikal berkuasa tinggi mengelilingi bandaraya Kota Kinabalu. Hari Keluarga RTM Sabah, wadah terbaik memupuk semangat kerja berpasukan selain memperkukuh silaturahim sedia terjalin. Ini dapat dilihat menerusi penyertaan dalam pelbagai aktiviti yang dipertandingkan. Kita juga mengharapkan dari segi hubungan kerjasama warga kerja kita dalam menjadi satu pasukan yang kuat untuk menggalakkan semangat kerja berpasukan dan di samping juga mengamalkan budaya sihat. Beliau ditemui selepas merasmikan sambutan Hari Keluarga RTM Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi. Sementara itu, Presiden Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Sabah, Razali Baba, yakin penglibatan warga kerja RTM dalam aktiviti seumpama dapat mengimbangi kerja hakiki dan kehidupan pribadi. Justru perancangan awal sambutan Hari Keluarga RTM Sabah tahun depan akan dibuat lebih awal. Sambutan Hari RTM Sabah kali ini dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti antaranya senam robik, cabutan bertuah, sukaneka dan mewarna bagi kanak-kanak. Turut diadakan pemeriksaan kesihatan. Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.